Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tentang urusan konflik di Syarikat Penerbangan Malaysia Airlines Berhad, iaitu MAS. Kita telah memilih urusan konflik di Syarikat Penerbangan Malaysia Airlines Berhad. Okey, kumpulan kami terdiri daripada Cliff Anders Bong, iaitu pemegang metrik 257307. Rakan saya yang seterusnya adalah James Leo anak buli, pemegang metrik 265944, dan saya sendiri Muhammad Safri bin Wasli, pemegang metrik 266926. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan Malaysia Airlines. Okey, pengenalan Malaysia Airlines Berhad mula beroperasi pada 1 September 2015 setelah sistem penerbangan Malaysia iaitu MAS dibubarkan dari Bursa Malaysia pada tahun 2014 dan menghentikan operasi pada 31 Ogos 2015. Bermula sebagai Malayan Airways Limited dan melakukan penerbangan komersial pertamanya pada tahun 1947. Dinamakan semula sebagai Malaysia Airways setelah penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Seperti yang kita sedia maklumlah. Pada tahun 1966 pula, syarikat penerbangan itu dinamakan semula sebagai Malaysia Singapore Airlines, iaitu MSA. Malaysia Airlines Berhad pernah memenangi anugerah dari industri penerbangan, iaitu pernah dinobatkan sebagai The Five Star Airline di dunia oleh Skytrax pada tahun 2009, 2012 dan 2013. Mendapat pengiktirafan daripada World Travel Award sebagai Asia Leading Airline pada tahun 2010, 2011 dan 2013. Malaysia Airlines juga memiliki prestasi yang sangat baik, telah menyumbang kepada pembangunan negara dan menjadi kilang bakat untuk pekerja yang mahir, terutama jurutera, juruterbang serta kru kabin. Sebagai ahli One World, MAS menawarkan hubungan terbaik dengan perjalanan lancar ke lebih daripada 1,000 destinasi di 150 buah negara dan akses ke lebih daripada 650 ruang rehat lapangan terbang di seluruh dunia. MAS mengendalikan penerbangan dari pangkalan asalnya iaitu di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA dan ke seluruh dunia termasuk Eropah, Timur Tengah, Australia, Asia Utara dan Selatan dan Asia Tenggara. Seterusnya kita akan memperdengarkan ulasan daripada rakan saya iaitu James Leo anak buli untuk berkenaan tentang konflik yang melanda negara pada masa ini berkenaan dengan MAS terutamanya. Silakan. Salam sejahtera. Bagi konflik yang kita utarakan di Syarikat Malaysia Alliance, jadi teori urusan konflik ini adalah sebenarnya satu proses menghadapkan aspek negatif konflik semasa sementara meningkatkan aspek positif. Okay. Konflik ini berhubung secara normal dan sehat. Di mana menangani konflik ini iaitu memperolehi satu kemahiran penyelesaian konflik yang berjaya. Kiranya kita boleh mempertimbangkan antara negatif dan positifnya konflik ini. Hubungan pribadi dan profesional yang kuat dan berkembang. Dia boleh membentuk hubungan kepribadian yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi juga. Okey, konflik ini terbahagi kepada dua. Konflik ini terbagi kepada dua, iaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal ini adalah konflik yang berlaku di dalam
individu itu sendiri yang disebabkan oleh rasa gelisahnya, disebabkan oleh tekanan-tekanan dari luar ataupun tekanan-tekanan dari dalam, dan daripada itu juga dia boleh merasa mudah marah dan wujudnya kegelisahan sebenarnya. Mengenal pasti sumber sebenar konflik ini dan membezakan apa yang ingin dilakukan, dan sepatutnya yang dilakukan adalah 2 langkah dalam menguruskan konflik dalam kejaya. Apabila ada kelakuan susulan, seseorang merasakan kuat dan lebih yakin menghadapi konflik tersebut, maka beliau telah meningkatkan atau menjadikan cabaran kepribadian itu untuk membawa beliau kepada sikap yang positif dalam perubahan diri, yaitu perubahan pribadi ya. Konflik yang kedua yaitu interpersonal. Interpersonal adalah konflik antara individu dalam organisasi yang sama, wujud setiap kali orang berinteraksi. Maknanya konflik ini adalah wujud daripada interaksi antara seseorang individu dengan seseorang lain, sama ada komunikasi itu berunsur positif ataupun berunsur negatif untuk mencapai sesuatu matlamat. Di sini individu tersebut harus belajar membuat penyesuaian yang betul, adalah satu faktor yang penting untuk menguruskan konflik interpersonal. Konflik antara kumpulan juga adalah satu konflik yang menyumbangkan tahap tekanan ataupun konflik di dalam organisasi tersebut, dan konflik ini berlaku dalam hubungan atau interaksi antara sesuatu kumpulan. Sumber konflik antara kumpulan adalah koherensi dalam kumpulan sering menyebabkan pemusuhan di luar kumpulan. Jenis strukturnya lebih lagi kepimpinan seseorang ketua, dan juga status individu dalam sesuatu kumpulan itu. Itu menyumbangkan kepada konflik antara kumpulan. Punca konflik organisasi ini adalah persaingan bagi mendapatkan kekurangan sumber. Walau bagaimanapun tekanan kerja ini kita boleh menjadikannya satu positif, persaingan positif untuk mencapai kemajuan ataupun kecemerlangan dalam sesuatu organisasi tersebut. Seterusnya saya bagi pas dengan kawan saya, bagaimana sesuatu manusia atau organisasi untuk mengatasi masalah ini, yaitu kepada Cik Klep Jesbong. Terima kasih Saudara Safri dan Saudara Jem. Kita tengok daripada aspek bagaimana hubungan manusia yang baik dapat mengatasi masalah konflik seperti yang dihadapi oleh Malaysia Airlines Berhad (MAS). Pada pendapat saya, membuat keputusan kumpulan adalah satu keputusan yang terbaik untuk syarikat Malaysia Airlines Berhad. Pasukan yang ditubuhkan untuk menangani krisis ini adalah terdiri daripada ketua jabatan, ketua pegawai eksekutif, dan orang-orang yang rapat dengannya seperti lembaga pengarah, penasihat media, dan perwakilan sumber manusia. Selain itu juga, tindakan-tindakan lain, pihak atasan harus mengesan langkah-langkah awal krisis dan memberi amaran kepada pekerja agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Setelah krisis dikesan, pekerja harus bertindak dan mengambil keputusan dengan cepat. Pasukan pengurusan krisis ini juga perlu dibentuk untuk melindungi organisasi daripada kesan buruk dan krisis yang melanda. Dan pasukan ini juga harus menyiapkan organisasi untuk menyelesaikan ancaman yang tidak dapat dielakkan di masa-masa akan datang. Dan
Dari sudut organisasi pula harus membentuk pasukan pengurusan krisis yang kukuh dan memastikan tindakan diambil adalah terbaik dan dapat mengeluarkan organisasi cepat-cepat daripada situasi di luar jangka. Selain itu juga, pengurusan krisis yang dibentuk ini juga bertindak balas terhadap isyarat amarat krisis dan melaksanakan rancangannya yang relevan untuk mengatasi situasi kecemasan. Oleh itu juga, kumpulan yang dibentuk ini tadi juga harus memberi tumpuan kepada tanda-tanda awal dan mengenal pasti masalah serta mengadakan perbincangan dengan pegawai secara bersebuka dan berbincang mengenai bidang-bidang keprihatinan yang telah dikenal pasti. Tambahan juga, pasukan ini juga harus merancang rancangan pengurusan yang paling berkesan semasa menghadapi situasi seperti pandemik COVID-19 dan menggalakkan pekerja untuk menghadapi masalah dengan keberanian, tekad dan senyum serta memotivasikan pekerja agar mereka tidak hilang harapan dan tetap memberi sumbangan yang terbaik. Betul. Cik Cliff, saya pun berpendapat selain daripada pasukan krisis ataupun pasukan yang wujud yang dipikirkan relevan oleh ketua semestinya Mas Alliance ni, saya rasa tak terkecuali kalau pihak kerajaan seharusnya masuk campur bagi mengatasi konflik yang sedia ada. Semestinya lebih menitik beratkan kepada konflik seperti yang kita sedar pada hari ini dengan bencana-bencana seperti COVID-19 ini. Jadi seharusnya satu pasukan khas juga harus menilai sejauh mana keputusan pihak tertinggi MAS Malaysia Airlines itu sendiri bagi mengelakkan tekanan ataupun penindasan dengan arti kata lain kepada pekerja-pekerja yang sekarang ini tentunya dah kena buang kerja dan mungkin dikurangkan pendapatan, gaji dan emolumen sebagainya. Jadi saya rasa itu saya punya pendapat. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok lagi kepada apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan supaya masalah tersebut dapat mencapai matlamat. Okey, pihak pengurusan di peringkat atasan harus merancang strategi untuk mengatasi bias terhadap individu dan budaya. Untuk mengatasi masalah konflik kerja, beban kerja harus diagihkan kepada pekerja sama rata dengan mengejar kemampuan mereka dengan sumber manusia yang ada. Selain itu, paling penting memberikan masa yang cukup untuk bekerja, menyelesaikan masalah kerja mereka dengan cara yang berkesan. Tahap tekanan pengurus konflik juga lebih banyak semasa antara peribadi dan antara kumpulan dan ia dapat dielakkan dengan betul. Okey, kita tengok pendapat kita tentang isu dan membuat keputusan dengan sewajarnya. Okey, seperti kita tengok keputusan CEO MAS iaitu Kapten Izham dengan memotong allowance kaki tangan senior sebanyak 10% dan mementingkan banyak lagi allowance wajar bagi menyelamatkan syarikat dan membaiki aliran tunai dan kewangan syarikat. Seperti kita sudah maklum, bukan Malaysia Airlines saja yang terlibat semasa tempoh PKP ini, namun syarikat penerbangan antarabangsa lain seperti kita tengok Emirates, QTS Pacific, Singapore Airlines dan juga Malindo Air berhadapan dengan masalah kewangan yang sama dan bertindak memotong gaji kaki tangan mereka dan ada yang sudah sampai terpaksa membuang pekerja. Okey, Cik Safri, ada apa-apa tambahan? Begitu baik kupasan daripada rakan-rakan saya. Okey, seperti apa yang telah kita pendengarkan tadi ya. Kita pendengarkan begitu kupasannya begitu teliti, kupasannya begitu difikirkan secara mitis dan puitis sekali.
Okey, terbaik untuk kawan-kawan saya. Tetapi jika saya selaku ketua atau memimpin, saya akan membuat keputusan pada masa krisis ini dengan berkomunikasi dengan cemerlang. Dan mengapa organisasi perlu berkomunikasi dengan berkesan semasa krisis? Iaitu komunikasi yang penting apabila berlakunya sebarang permasalahan, terutamanya krisis dan konflik ini. Oleh itu, bukan saja pasukan komunikasi korporat semasa krisis harus berkoordinasi secara dalaman, tetapi mereka juga harus memastikan bahawa mengawasi berita dari media sosial sehingga mereka dapat bertindak balas dengan sewajarnya. Pada masa inilah pasukan komunikasi korporat dan model komunikasi krisis diuji untuk aspek kemanusiaannya serta kepimpinan organisasi yang menjadi tumpuan untuk komitmennya terhadap kebajikan pekerjanya seperti apa yang telah dilakukan oleh CEO MAS tadi. Okey, dengan mempertimbangkan semua aspek ini, penting untuk diperhatikan bahawa komunikasi yang berkesan semasa krisis sering menentukan bagaimana organisasi itu dirasakan. Oleh kerana kesan dan persepsi dalam budaya digital selalu aktif, kita terbentuk seketika keperluan kepantasan, ketepatan dan kemanusiaan adalah yang penting semasa komunikasi krisis. Okey, di sini saya dapat menyimpulkan ya. Okey. Gaya konflik biasanya dilihat sebagai tindak balas terhadap situasi tertentu. Sebaliknya, kami berpendapat iaitu bahawa gaya konflik individu boleh membentuk pekerja persekitaran sosial, mempengaruhi tahap berterusan konflik dan dengan itu mengalami tekanan. Konflik boleh menjadi sihat jika diatasi dengan berkesan. Pengurusan konflik memerlukan dan manusia serta peserta projek harus belajar menyelesaikan projek konflik dengan berkesan. Pengurus konflik yang baik bekerja pada sumber konflik. Okey, kita korek dasar kesalahan konflik ataupun kelemahan pada konflik. Mereka yang menggunakan menguasai dan menghindari gaya akan menghadapi lebih banyak tekanan dalam organisasi untuk menyelesaikan konflik. Dan mereka yang berada dan berpengalaman dengan tahap konflik tugas yang lebih tinggi terjejas dengan tahap tekanan atau stres yang kurang. Dan itu juga membawa kepada peningkatan hubungan antara pekerja. Itu pada pendapat saya, rekan-rekan sekalian. Okey, rekan-rekan sekalian, saya serahkan kepada Cik James dan Cik Cliff memberi pendapat anda. Silakan. Tentang konflik yang telah berlaku pada masa ketika ini. Okey, terima kasih Cik Sapri. Sejujurnya bagi diri saya mengulas ataupun mengupas isu konflik ini dan kami menilai bagi mengupas isu ataupun konflik yang berlaku di syarikat Malaysian Alliance Berhad pada hari ini di mana berdepan dengan bencana COVID-19. Jadi komunikasi antara individu, diri sendiri ataupun kumpulan adalah satu yang amat penting dan harus dipertimbangkan oleh individu itu sendiri di mana untuk mengelakkan konflik dalaman ataupun penglibatan ketua jabatan di peringkat tertinggi untuk mengelakkan konflik antara individu dan dalam satu organisasi kumpulan itu seharusnya diselaraskan dan sentiasa diambil berat oleh mana-mana orang yang berwajib dalam sesuatu organisasi itu khususnya untuk mengurangkan tekanan lebih-lebih lagi pada ketika ini seperti yang kita sedia maklum, ketentuan ekonomi, kesihatan dan sebagainya semua turun dan ada juga naiknya. Okey, terima kasih Cik James. Bagaimana pula dengan Cik Cliff?
Okey, tiada apa pertambahan lagi dan sekian saja daripada saya. Dan jumpa lagi di masa akan datang. Bersama-sama kita jaga diri, jaga semua dan kita berharap pandemik ini cepat berakhir dan ekonomi negara kita berjaya pulih dan semua perniagaan akan berjalan seperti biasa. Okey, terbaik Encik Kulit. Okey, dengan ini saya sudahi dengan persembahan daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih.